Video hari ini dibawakan bersama oleh MyMo Official Store. Jadi ada dua pengumuman yang aku nak kongsikan dengan korang hari ini. Yang pertama ialah MyMo Official Store dia akan membuat cabutan bertuah pada bulan Disember ni. Jadi kalau korang yang tengah tengok video ni adalah individu yang paling bertuah, korang berpeluang untuk membawa pulang Levoit Core 400S Air Purifier yang bernilai RM899 guys. Jadi kalau korang nak tahu macam mana cara untuk menyertai cabutan bertuah ni, korang kena stay tune dan tengok video ni sampai habis lah. Sebab pada penghujung video nanti aku akan kongsikan cara untuk menyertai cabutan bertuah ni. Pengumuman yang kedua ialah MyMo Official Store dia akan membuat potongan harga pada produk-produk diorang di Shopee dan juga Lazada lah. Jadi korang boleh check out link Shopee dan juga Lazada MyMo Official Store di ruangan description dekat bawah. Dan korang boleh tengoklah apa barang yang korang berkenan, korang add to cart siap-siap dan pada 12 bulan 12 nanti korang boleh check out terus. So itu saja pesanan daripada penaja. Jom kita teruskan dengan video. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Masih lagi bersama aku Iskandar Syukri. Okay guys, jadi kalau korang dah follow aku punya Instagram, korang mesti perasan lah aku ada update pasal bungkusan ni. Dan sebenarnya bungkusan ni sangat bermakna lah untuk aku. Sebabnya ini adalah video pertama yang aku hasilkan daripada hasil kolaborasi lah dengan brand. Dan brand yang aku maksudkan ialah ini dia guys, brand MyMo. Dan yang ada dekat tangan aku sekarang ni ialah MyMo Watch. Bila sebut pasal brand MyMo ni, aku pastilah ramai antara korang yang tak pernah dengar pun pasal brand ni. Dan sejujurnya, aku sendiri pun baru juga tahulah pasal brand MyMo ni selepas MyMo Official Store datangi aku untuk minta aku sharing pasal jam ni dengan korang semualah. MyMo ni dia memang brand baru, tapi aku just nak share sikit dia punya susu galur supaya korang tak terus pandang rendah lah pada produk dia. Okey, cerita susu galur secara ringkas dia macam ni tau. MyMo ni dia adalah brand jam keluaran 70 My. Yang mana 70 My ni dia dah establish pada tahun 2017 kalau tak silap aku lah. Dan 70 My ni pula dia adalah anak syarikat kepada Xiaomi. Yang mana dia mengkhususkan kepada pengeluaran smart car electronics lah. Macam dashcam dan sebagainya. Macam-macam lagi lah produk dia. Kemudian kalau korang ingat lagi dalam video-video aku yang lepas masa aku review jam Amazfit, aku ada bagi tahulah yang Amazfit pun adalah salah satu daripada anak syarikat Xiaomi. So, aku boleh katakan MyMo ni dia boleh jadi macam anak saudara kepada Amazfit. So, itu adalah daripada segi susu galur dia lah yang nak menunjukkan dia ada kaitan lah dengan Amazfit dan Xiaomi semua lah. Tapi itu semua tak penting. Apa yang penting sekarang ni ialah korang kena bagi masa untuk aku study dulu jam ni. Dan sambil-sambil tu korang bolehlah layan intro dulu. Let's go! Okay, welcome back guys. Jadi terima kasih kepada korang yang masih lagi bersama dengan aku. Dan terima kasih juga kepada MyMo Official Store sebab dah supply aku jam MyMo Watch lah untuk di-review. Okay, tak perlu cakap banyak, kita teruskan tengok apa yang ada di luar kotak lah. Okay, first kali apa yang korang akan nampak ialah gambar jam dia. Kemudian dia ada brand MyMo dan juga di bawah sini adalah siri jam ni lah iaitu MyMo Watch. Okay, di bahagian atas ni pula ada Alexa built-in. So, kalau korang perlukan assistant, dia ada Alexa lah. Kemudian di bahagian atas dan bawah ada brand sahaja, MyMo. Kemudian di bahagian kanan dia ada tulis 24/7 heart rate and blood oxygen monitor, 50 plus stylish watch faces. So dia ada lebih daripada 50 lah untuk dia punya paparan jam tu lah, watch faces dia. Kemudian last kali dia ada 13 exercise modes dan virtual running partner. So itu adalah antara dia punya unique selling point yang korang kena tahu lah. Kemudian di bahagian kiri pula korang akan nampak dekat sini dia tulis 1.69 inci touchscreen. Kemudian dia ada 5 ATM waterproof. So maksudnya jam ni korang boleh bawa untuk berenang lah, tak ada masalah, sehingga kedalaman 50 meter. Dan last kali ialah 10 days battery life. So itu di bahagian kanan dan kiri. Okey, di bahagian belakang pula dia ada spek ringkas dia. So yang ni ialah MyMo Watch model WT2105. Yang ni dia menggunakan Bluetooth 5.0, support untuk Android 6 ke atas ataupun iOS 9 ke atas lah. Okey, kemudian dia tulis juga apa yang ada dekat dalam kotak. First kali korang akan dapat jam tu sendiri. Kemudian dia ada strap, charging base dan juga user manual. Jadi itu adalah benda yang common lah untuk mana-mana smartwatch lah. Okey, kemudian di bahagian kanan ni dia ada tulis dia punya color. Jadi yang aku terima sekarang ni ialah color hitam dan dia datang dengan dua strap lah.
strap hitam dan juga strap orange. Jadi daripada situ aku boleh tahulah yang ada dengan aku ni adalah siri premium warna orange dan hitam lah. Okey, untuk pengetahuan korang, jam Maimo ni dia datang dengan dua jenis set yang korang boleh pilih sama ada nak set biasa ataupun set premium. Jadi untuk set biasa ni harga dia lah RM139 dan set premium pula ialah RM149 lah. Beza dia ialah untuk set premium korang akan dapat dua strap lah. So korang boleh pilih sama ada korang nak hitam orange ataupun hijau putih. Jadi sekarang ni kita akan terus fokuskan kepada dalam kotak lah. Okey, so aku akan buka kotak sekarang. Okey. Jadi pertama sekali korang akan nampak ialah dia punya brand Maimo. Yang ni ialah dia punya user manual. Okay, so user manual ni korang boleh baca. Kalau korang tak nak baca, korang tengok je video aku ni sampai habis lah sebab aku akan terangkan. Next ialah korang akan nampak dia punya jam sendiri. Dekat bawah kotak ni pula. Okay, bawah ni tak ada apa. Okay, next korang akan dapat. Okay, yang ni adalah extra strap dia. Yang ni aku dapat warna orange. Okay, so ini dia punya strap. Kemudian korang akan dapat lagi dia punya charger lah. So yang ni charger dia. Dia menggunakan pin 2 pin dan magnetik lah. So ini je benda yang korang akan dapat dalam kotak dia lah. Ok, aku kemas dulu dan kita akan terus tengok pada jam lah. Ok guys, jadi sekarang ni aku dah kemas dalam meja sikit. Dan sekarang ni kita akan terus tengok pada jam dia lah. Jadi first kali sebelum kita tengok, kita akan cabut dulu dia punya screen protector depan ni. Ok, yang ni lah rupa dia punya jam. Jadi sebelum kita pergi lebih dalam lagi, aku nak tunjukkan dia punya charging. Jadi untuk charger ni dia menggunakan USB biasalah, USB Type A ni. Kemudian di bahagian hujung dia pula dia gunakan jenis 2 pogo pin lah dan juga magnetik. Yang mana korang just boleh terus lekat je dekat bahagian belakang ni macam ni. Dan dia punya melekat ni memang agak kuat jugalah. So korang tak perlu risau kalau benda ni tercabut. Ok, so itu untuk charger. Jadi aku letak tepi dulu. Ok, next aku akan ceritakan tentang dia punya spesifikasi luar lah. First kali ialah dimensi jam. Untuk dimensi jam, saiz dia punya body ialah 43.75 kali dengan 37 dan 11 mm lah. So itu untuk dia punya body size. Ok, kemudian untuk berat pula, body jam ni ialah seberat 24 gram dan kalau dicampurkan dengan tali ialah sekitar 40 gram sajalah. Jadi pada aku, kalau 40 gram je berat dia, lama-lama korang pakai jam ni, korang takkan terasa pun lah jam ni dekat tangan korang. Sila-sila korang lupa yang korang pakai jam. So itu untuk berat dia lah. Kemudian strap pula dia menggunakan strap bersaiz 23 mm. Kemudian untuk warna pula, jam ni dia ada dua warna lah untuk body dia, iaitu warna hitam yang ada pada aku sekarang ni dan juga satu lagi berwarna rose gold. Kemudian untuk tali pula korang ada 4 pilihan, iaitu hitam, putih, orange dan juga hijau lah. So itu sebuah sedikit lah untuk dia punya luaran. Ok, next kita beralih kepada material. Jadi untuk material yang pertama ialah aluminium alloy yang digunakan di bahagian body jam ni, di bahagian button dan juga di bahagian buckle jam ni lah. So itu adalah bahagian yang menggunakan aluminium alloy. Dan daripada segi dia punya build quality body dia memang agak nice dan nampak cantik lah. Ok, seterusnya kita beralih kepada bahagian strap. Yang mana bahagian strap ni dia menggunakan material jenis silikon lah. Yang mana kalau korang tengok kat sini dia tak stretchable tapi dia agak fleksibel lah. Aku boleh katakan dia punya tali ni tak terlalu lembut dan tak terlalu keras lah. Sepatutnya should be okay lah kalau korang pakai, tak terlalu menyakitkan tangan. Kemudian daripada segi binaan strap dia pula memang nampak minimalis guys. Sebab dia kosong je, dia plain je, tak ada apa-apa shape, tak ada apa-apa bentuk dan tak ada apa-apa texture lah. Baik di bahagian atas ni ataupun di bahagian bawah dia lah. Dia just ada macam bevel sikit lah tepi ni. So itu saja untuk bahagian dia punya tali. Ok, seterusnya kita beralih ke bahagian belakang. Jadi untuk penutup jam ni pula dia menggunakan material polycarbonate plus dengan ABS lah. Jadi itu untuk material belakang. Kemudian korang boleh nampak di bahagian belakang ni juga dia ada brand dia. Kemudian korang akan nampak sensor dan juga bahagian pengecasan tadi. Kemudian di bahagian tepi ni pula korang akan nampak macam lubang ni. Yang ni adalah lubang mikrofon dia yang mana korang akan gunakan untuk Amazon Alexa nantilah.
So itu di bahagian belakang. Okey, seterusnya kita beralih balik ke muka depan jam ni. Kita akan tengok pada dia punya skrin lah. Jadi untuk material pada dia punya skrin ni, dia menggunakan material 2.5D curved glass lah. So itu adalah material skrin. Cumanya aku tak pasti sama ada dia gunakan tempered glass ataupun tidak lah. Sebab dia hanya nyatakan curved glass. Tak bagi tahu sama ada tempered glass ataupun glass biasa lah. So itu adalah apa yang aku jumpa lah after aku dah buat several research. So itu untuk bahagian luar skrin dia. Next kita akan tengok pula dia punya dalaman skrin. Jadi untuk di bahagian dalam skrin ni pula dia menggunakan skrin jenis TFT LCD bersaiz 1.69 inci. So itu untuk spesifikasi luar jam. Seterusnya kita balik kepada spesifikasi lain. First kali aku nak sentuh tentang dia punya bateri. Jadi untuk jam MyMo Watch ni dia dimuatkan dengan bateri bersaiz 300 mAh yang mana pada aku agak besar juga untuk jam smartwatch. Kemudian untuk pengecasan, MyMo claim jam ni memerlukan masa lebih kurang 2 jam setengah lah untuk pengecasan penuh. Dan apa yang best ialah ketahanan bateri dia ialah 10 hari untuk penggunaan biasa. Dan juga boleh mencapai sehingga 21 hari guys untuk penggunaan yang paling minima ataupun battery saving mode lah. Okey, selesai part bateri. Next ialah sensor lah. Jadi untuk sensor, MyMo Watch ada 2 sensor saja, iaitu G sensor ataupun dikenali sebagai accelerometer sensor. Dan yang kedua ialah PPG heart rate monitor sensor. So itu dia punya sensor. Jadi aku rasa untuk spesifikasi luar dan juga spesifikasi lain dah selesai. Next tibalah masa untuk kita on jam ni. Okey guys, jadi sekarang ni adalah masa yang ditunggu. Jadi aku akan on jam ni sekarang. So aku tekan lama-lama. Alright. So dia dah boot up. Okey, first kali dia akan keluarlah download MyMo Fit. Okey, so settle. Jadi inilah rupa paparan dalaman dia punya apps lah. Memang agak simple je. Dia ada kilokalori, ada steps. Walaupun jam ni dia ada hanya 2 saja sensor, tapi dia masih lagi boleh track macam-macam jenis lah. Daripada stress, energy, sleep, semua bagai dan juga SpO2 ni. Jadi korang tak perlu risaulah sebab jam ni dia ada semua basic function tu. Cumanya aku tak tahulah apa mekanisme yang digunakan untuk dapatkan bacaan ni semua. Semua benda ni dah ada pada jam ni lah. Okey, itu sedikit tentang dia punya paparan apps ni tadi. Next kita akan cuba bind dia punya jam lah. Jadi untuk bind kita akan pergi ke bahagian device. Kemudian kita akan tekan add device dekat sini. Kita akan pilih MyMo Watch. Okey, jadi Bluetooth dah on. Okey, jadi sekarang ni dia dah jumpalah aku punya jam ni, MyMo Watch. Jadi aku klik MyMo Watch, agree and continue. Okey, so dia dah hantar pairing request lah. Jadi aku klik OK dekat sini dan dia akan pairing. Now pair successful guys. So settle cara untuk pairing dia. Okey, kemudian dekat sini dia ada keluar start now. Jadi aku akan start je. Okey, so dah berjaya lah. So kalau korang tengok dekat sini dia dah connected lah. Okey, untuk device ni kalau korang klik dekat MyMo Watch ni, dia akan masuk kepada setting jam lah. So ada macam-macam lagi dekat sini. So first kali korang akan nampak watch faces. So yang local dia hanya ada 4. Kemudian kalau korang klik online ni, dia akan masuk yang website punya lah. So macam-macam lagi watch faces dekat sini. So ada lebih daripada 50 plus watch faces yang korang boleh download pada jam korang lah. Kemudian kita ada health monitoring. So kalau korang klik, dia akan ada dekat sini heart rate monitoring, pressure monitoring, reminder of drinking water, sedentary reminder. Jadi kalau korang nak enable semua, korang boleh tekan enable lah. Next ialah notification. Jadi kalau korang nak set notification sama ada nak terima atau tak, korang boleh set dekat sini. Dan dia akan minta lah authorize untuk access korang punya notification. Ok, next ialah weather. Kalau korang klik dekat sini, dia akan sync weather lah. Kemudian dia ada usage guide. Yang ni untuk macam-macam guide lah untuk semua fungsi yang ada pada jam ni. Dan last sekali additional setting. Yang ni kalau korang nak update ataupun nak tengok lah tentang device ni. Ok, itu untuk jam. Kemudian kalau korang pergi dekat bahagian Mi dekat sini, dia ada macam-macam setting lagi untuk korang lah. Kemudian kita ada target setting yang mana kalau korang klik dekat sini, korang boleh setkan korang punya target lah untuk calorie, step, standing dan juga sleep. Kemudian ada personal info untuk korang punya maklumat. Kemudian ada third party service. Jadi untuk third party service ni, korang boleh tengok dia ada Google Fit sajalah buat masa ni. Aku harapkan pada masa akan datang dia akan update lagi lah supaya boleh connect dengan macam-macam apps lain macam Strava, Relive dan sebagainya. Kemudian ada feedback, app setting dan itu sahajalah. So itu sahaja yang aku nak kongsikan tentang dia punya apps. Sekarang kita berbalik semula kepada jam. Ok guys, jadi sekarang ni kita berbalik semula kepada jam.
Jadi untuk part ni aku akan bawa korang untuk walk through semua fungsi yang ada pada jam ni lah. Kita akan swipe daripada atas, bawah, kiri, kanan dan juga button. Kita akan tengok semua sekali. Okay, first kali kita akan try onkan screen menggunakan tapping lah. Jadi dekat sini aku dah try tap. So maksudnya jam MyMo ni tak support untuk tap to on screen lah. Jadi kita akan tekan button ni untuk onkan screen dia. Kemudian daripada sini, kalau korang tekan lama-lama dekat dia punya muka depan ni, korang akan masuk ke bahagian watch faces lah. Yang mana dekat sini ada 4 sahaja default preset lah. Jadi aku akan biarkan kepada yang asal dulu. Okay, next baru kita akan masuk ke bahagian swiping lah. Jadi untuk swipe aku akan start dengan swipe daripada atas ke bawah. So untuk swipe daripada atas ke bawah, korang akan masuk ke bahagian notification. Yang mana sekarang ni aku tak ada apa-apa notifikasi lagi sebab aku tak onkan dalam dia punya apps lah. Okay, seterusnya aku akan swipe pula daripada bawah ke atas. Jadi untuk bawah ke atas ni dia akan masuk ke bahagian quick setting lah. Jadi dekat sini korang ada paparan bateri, dia ada jam dan juga paparan Bluetooth connected. Okey, di bahagian quick setting ni ada 4 button yang mana first kali korang akan nampak gambar bulan ni. Yang ni adalah untuk on atau offkan fungsi DND lah ataupun do not disturb. Kemudian yang kedua ada gambar tangan pakai jam. Yang ni aku tak pasti apa fungsi dia. Tapi nanti aku akan cuba check lagi. Next ialah fungsi brightness lah. Jadi untuk brightness ni dia ada 5 kadar kecerahan. Sebabnya jam ni dia tak support auto brightness lah. Jadi korang kena setkan secara manual. Jadi itu untuk brightness. Dan last kali korang akan dapat ialah Find My Phone. Jadi kalau aku klik dekat sini, okay, so dia dah jumpa aku punya phone lah. Jadi itu saja 4 setting yang korang boleh nampak lah dekat bahagian dia punya quick setting tadi. Jadi kita balik semula ke paparan utama. Okay, seterusnya aku akan swipe pula daripada kiri ke kanan. Jadi untuk kiri ke kanan ni korang akan nampak dia punya fitness tracker lah. Jadi itu untuk swipe yang pertama. Kemudian kita swipe lagi ke kanan. Dia akan masuk ke paparan Alexa. Jadi kalau korang klik dekat sini, dia akan aktifkan korang punya Alexa lah. Jadi region is not supported. Kita write je dulu sebab Malaysia masih lagi belum support Amazon Alexa. Then kita swipe lagi ke kanan. Dia akan masuk ke paparan weather lah. Jadi dekat sini korang tak boleh swipe ke mana-mana. Kalau korang klik pun dia tak akan masuk ke bahagian paparan penuh untuk weather lah. Seterusnya kita akan swipe lagi ke kanan dan korang akan dibawa masuk ke paparan sukan. Jadi untuk paparan sukan ni dia ada outdoor running. Dan kalau korang nak tengok sukan yang lain, korang just klik more dekat sini. Dan korang akan nampak semua 13 jenis sukan lah. Jadi sukan yang ada dekat dalam MyMo ni dia ada outdoor running, treadmill, walking, outdoor cycling, indoor cycling, hiking, cricket, pool swimming, open water swimming, yoga, rower, elliptical dan juga freestyle. So itu adalah 13 sukan yang ada dekat dalam jam MyMo Watch ni. Okey, tapi ada sesuatu yang special dengan MyMo Watch ni yang mana dia ada virtual running partner lah. Jadi korang boleh tengok dekat bahagian outdoor running ni, kalau korang klik run je dekat sini, dia akan pilih select a competitor. Jadi dekat sini korang boleh setkan korang punya pace larian lah. Jadi sebagai contoh, korang klik je dekat sini dan dia akan ada last time, single best, standard dan macam-macam lagi. So untuk standard dia ada 6 minit setengah dan pro 5 minit. And then kalau korang nak custom, korang boleh tekan custom dekat bawah ni dan korang set lah berapa pace yang korang nak. Okay, so bila korang dah start run, dia akan ada paparan macam ni lah. Yang merah ni adalah korang sendiri dan another one ialah korang punya virtual running partner tadi yang menggunakan pace 5 lah yang aku set tadi lah. So itulah apa yang bestnya tentang dia punya virtual running partner ni. Kemudian dekat bawah ni dia ada dot. Jadi aku akan swipe ke kanan, dia akan masuk ke bahagian music control lah. Okay, selain daripada virtual running partner, korang ada nampak 3 dot ni juga dekat setiap sukan ni. Jadi korang boleh klik. Sebagai contoh dekat sini, korang boleh setkan korang punya target lah. Sama ada korang nak lari berapa minit ke. Kemudian korang nak target untuk calorie burn berapa banyak ke. Kemudian dia ada juga jarak lah. Contoh korang nak setkan 5 km lari hari ni. So korang set lah 5 km. So itu adalah untuk target. Tapi kalau korang tak ada nak set apa-apa target, korang just klik je yang keempat ni ataupun button yang kat luar tadi. Dia sama je. Korang akan terus start run lah. So itu yang bestnya tentang jam MyMo Watch ni. So selesai bab sukan. Jadi kita back semula. Okay, selepas daripada workout mode ni, kita swipe lagi ke kanan. Dia akan masuk ke bahagian stress level lah. Dan kita swipe ke kanan lagi. Dia akan masuk pula kepada bacaan heart rate monitor. Okay, kita swipe lagi ke kanan. Dan kita balik semula ke muka depan jam. So maksudnya dekat sini, kalau korang swipe kiri ke kanan ataupun kanan ke kiri, dia akan masuk ke paparan yang sama sajalah. Jadi itu untuk swipe atas bawah, kiri dan kanan. Settle. Okey, seterusnya kita akan beralih kepada bahagian button jam. Jadi kalau korang klik button jam ni, dia akan bawa korang ke bahagian list aplikasi dia lah. Jadi first kali korang akan nampak ialah health data. Dekat sini korang akan nampak paparan macam tadi. Dan korang boleh nampak lah paparan penuh dia. Kita back semula. Kemudian ada exercise.
Okay, untuk exercise sama macam paparan tadi. Seterusnya kita ada Alexa, yang ni pun sama juga paparan macam tadi. And then exercise record. Okay, yang ni kalau korang exercise, dia akan masuklah dalam ni. Jadi korang boleh nampak lah korang punya record exercise dan korang boleh klik untuk tengok detail korang punya senaman tadi. Okay, seterusnya ialah heart rate monitoring. Jadi yang ni paparan sama macam tadi, cumanya ada extra dekat bawah ni, korang boleh slide lah. So itu untuk paparan heart rate. Okay, seterusnya ialah blood oxygen. Yang ni akan bawa korang untuk check SpO2 lah ataupun kadar oksigen dalam darah korang. Next kita ada stress level measurement. Next kita ada breath training. Jadi yang ni adalah untuk kawalan pernafasan lah ataupun senaman pernafasan. Next kita ada sleep. Jadi yang ni adalah untuk monitor korang punya sleep quality lah. Kemudian kita ada weather, yang ni adalah untuk paparan cuaca, dan korang juga boleh dapat paparan ramalan cuaca untuk beberapa hari lah. Ok, seterusnya kita ada music. Yang ni adalah untuk kawal korang punya music pada phone lah. So korang boleh play, pause, next dan sebagainya. Next kita ada stopwatch, normal stopwatch. Kemudian kita ada alarm yang mana korang boleh set dia dekat sini secara manual. Kemudian kita ada timer. Okay, timer pun okay, standard sahaja. Okay, kemudian kita ada find phone. Yang ni adalah untuk cari phone korang macam yang aku dah test tadi. Dan last sekali kita ada setting. So kalau korang klik setting dekat sini, dia akan masuk macam-macam jenis setting lagi lah. So first kali korang akan nampak ialah watch faces. Kemudian kita ada brightness. Dekat sini korang boleh setkan kadar kecerahan dia macam yang kat depan tadi. Kemudian ada screen on time, berapa second korang nak on screen sebelum dia terpadam. Dan juga auto brightness lah. Ok, seterusnya kita ada do not disturb. So kalau korang klik dekat sini, korang boleh on dia, sama ada nak on secara full ataupun ada schedule lah. Kemudian kita ada juga auto detect untuk workout. Kalau korang klik dekat sini, korang akan nampak lah dia ada dua pilihan saja, iaitu walking dan juga running. So kalau korang nak onkan dia, korang just klik je on dan dia akan auto detect lah. Ok, kemudian kita ada 24 hour clock. Yang ni untuk tentukan sama ada korang nak format 24 jam ataupun format 12 jam. Kemudian kita ada sistem. Jadi kalau korang klik kat sini, korang bolehlah nak restart, nak power off ataupun nak reset jam ni. So itu untuk bahagian sistem. Next kita ada about. Dan okay, so ini adalah dia punya siri jam sajalah. So itu sahaja yang ada dekat bahagian setting, dan tak ada apa-apa dah dekat bahagian ni. Dan kita back semula ke paparan depan. So settle, aku dah swipe dah daripada atas, bawah, kiri dan kanan, dan juga button kita dah tengok semua fungsi yang ada pada jam ni. Next kita akan beralih ke bahagian penutup. Jom. Ok guys, jadi sekarang kita dah sampai ke bahagian penutup lah. Jadi untuk bahagian penutup ni, aku akan sharekan aku punya pendapat tentang jam ni secara personal lah. Jadi kalau korang dah tengok video ni daripada awal, maksudnya korang akan nampak lah semua fungsi yang ada pada jam ni. Jadi kalau korang dah tengok semua tu, macam mana pendapat korang? Bagus ke tak bagus? Berbaloi ke tak berbaloi, kan? Kalau korang tanya aku personally yang dah biasa review jam smartwatch semua ni, aku boleh katakan jam ni memang sangat berbaloi guys. Sebab harga dia tu macam tak padan dengan dia punya fungsi yang ditawarkan lah. Fungsi yang ditawarkan tu macam lebih mahal lagi daripada harga dia sebenar. Jadi kalau korang berminat nak beli jam MyMoWatch ni, aku sarankan untuk korang standby pada 12 hari bulan 12 nanti dekat Shopee ataupun Lazada. Yang mana aku akan sharekan link dekat bawah, korang boleh check it out. Yang mana pada tarikh tersebut korang akan dapat harga yang lagi murah lagi daripada harga normal dia lah. Kemudian kalau korang berhajat nak beli jam ni untuk dijadikan hadiah kepada kawan ke, kepada family ke, kan, tak kisahlah untuk siapa-siapa pun, MyMo Official Store dia ada sediakan perkhidmatan pembungkusan hadiah sempena Christmas. So itu pun adalah benda yang best lah untuk bulan ni. Selain daripada tu, ada satu lagi berita menarik guys, kalau korang shopping dengan MyMo Official Store pada bulan ni. Yang mana MyMo Official Store dia akan buat cabutan bertuah. Yang mana kalau korang lah individu yang bertuah tu, korang akan dapat bawa pulang Levoit Core 400S Air Purifier yang bernilai RM899. Jadi cara untuk sertai cabutan bertuah ni senang je guys. Korang hanya perlu membeli di MyMo Official Store pada 6 sehingga 25 Disember. Kemudian bila barang korang dah sampai, korang just tinggalkan produk review sebelum 15 Januari 2022. So itu saja dua step yang korang perlu buat untuk membolehkan korang menyertai cabutan bertuah ni. Dan pengumuman pemenang akan dibuat pada 17 Januari di MyMo Official Store page lah ataupun live feed. Jadi itulah berita menarik yang aku boleh kongsikan dengan korang lah. Ok guys, jadi aku rasa cukup setakat tu untuk video kali ni. Aku dah share dah semua tentang produk ni, and then semua promotion yang MyMo Official Store nak share dengan korang pun aku dah sampaikan. Dan aku harap korang jangan lupa like, share, komen dan juga subscribe channel Iskandar Syukri. Dan korang jangan lupa juga tekan butang loceng dekat bawah tu supaya korang tak terlepas update daripada aku untuk video-video yang akan datang. Jadi itu saja daripada aku. Terima kasih MyMo Official Store yang dah menaja video kali ni, dan juga terima kasih kepada korang yang dah sudi menonton daripada awal sampai habis. Ok, itu saja. Bye-bye.